Nama saya Siti Syairah bin Husin. Nombor matrik 41740111821. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Khairuddin. Nombor matrik 4174010581. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahzadiana binti Razwan. Nombor matrik 4174013171. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Elisha Ashmira binti Aswani. Nombor matrik 4174015101. Hari ini kami ingin bincangkan tentang strategi intervensi awal untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Tajuk yang kami dapat adalah isu-isu intervensi. Dia terbahagi kepada dua, iaitu kaedah bersalin dan penjagaan semasa hamil. Okey, bahagian saya iaitu ada dua. Kaedah bersalin secara biasa dilakukan atau secara biasa. Siapa kat sini family dia ataupun dia ke mak dia ke ada lahir ada baby secara Caesar? Saya! Awak sendiri ke lahir secara Caesar ke? Ya, Ya. 4 kali. Caesar. 4 kali. Wow, Syazah? Caesar. Saya mak saya pasal saya normal je lah. Tak sempat. Kalau secara season ni dia kadang-kadang dia ada macam-macam kaedah lah. Lepas tu antaranya kalau bersalin secara silih lah, bukan secara cemat ataupun kalau dia secara cemat ni dia akan mengakibatkan baby tu dia macam lahir bulan masalah. Lepas tu dia baby tu jadi lemas. So kadang-kadang sebab overdue kan. Overdue dia tapi dia tak berhasil lagi kan. Jadi dia kenalah melakukan Caesar tu untuk elakkan baby dia lemas, terbelit tali pusat, baby jadi songkang. Lepas tu kepala baby kan kadang-kadang tak dia duduk kat posisi dia tak betul. Jadi kena lakukan Caesar tu. Caesar ni dia berpusat dalam 45 hingga 60 minit untuk baby keluarkan dalam tempoh 5 hingga 15 minit yang pertama. Dan bersalin Caesar ni dia boleh angkat timbangan tentang proses ibu yang ingin bersalin tu. Lepas tu dia akan menjadikan baby akan mempunyai timbangan yang kecil atau akhiran. Kalau macam susah nak keluar kan kena force kena force vacuum kan. Nanti kalau guna kan jadi macam orang tua kata macam kepala jadi macam besar lah. Macam tu lah. Season ni dia macam yang bersalin season ni kan kena pantang lebih lama daripada tempoh yang orang bersalin normal kan. Macam tu. Nampak lain tak tambah? Ada pengalaman family melahirkan Caesar ni. Saya di doktor tertinggal kapas dalam perut. So terpaksa break sekali. Sakitnya. Teruskan kepada Syarah. Okey, seterusnya dalam kaedah bersalin ni, poin yang ketiga adalah faktor amalan pemakanan dan usia ibu yang melahirkan kurang daripada 20 tahun. Sebab ada pakar perubatan yang kata umur 20 tahun ke bawah ni sepatutnya tak digalakkan hamil. Sebab umur yang standard untuk hamil selalunya 25 hingga 35 tahun ke atas. Kalau wanita tu sebab bagi dia waktu usia 25 hingga 35 ke atas tu usia yang matang lah untuk ibu tu hamil. Sebab waktu tu ibu tu sendiri macam dah mental dia kuat, dia dah rational. Biasalah macam kita kan muda remaja bawah 25. Ikut emosi lagi. Kalau mengandung bagi risiko dekat bayi tu sendiri. Sebab fikiran kita tak rasional lagi macam orang wanita yang dah umur 25 ke atas. So dia kata kalau boleh remaja bawah 20 sepatutnya hindarilah daripada hamil waktu-waktu tu. Okey. Tak matang lah. Rasional tak? Rasional tak? Belum lagi.
rasional sangat. Okey, slide seterusnya. Kaedah tentang penjagaan semasa hamil. First point ni dia kata kat sini, status ekonomi ni dapatkan makanan yang terbaik. Status ekonomi ni sikit sebanyak sebenarnya memainkan peranan yang penting lah semasa hamil, sebab contohnya orang-orang yang mampu, mestilah dia akan beli makanan-makanan yang berkhasiat kan masa dia mengandung. Dia mampu beli susu yang elok-elok untuk anak dia. Dia mampu makan suplemen, vitamin yang bagus-bagus. Sebab sepatutnya dalam ikut pakar perubatan di sini cakap 3 bulan sebelum hamil tu sendiri sepatutnya dah mula makan asid folik tu untuk dapatkan bayi yang bagus panjang mengandung tu. Sebab dia kata kalau orang yang tak dapat rawatan yang bagus atau makanan yang terbaik semasa mengandung ni, dia akan hadapi risiko 3 kali ganda daripada bayi tu berat badan dia kurang kalau tak cukup nutrisi semua. So sebanyak kat sini nampaklah sebenarnya yang ekonomi sekeluarga tu penting lah untuk dapatkan bayi yang bagus masa mengandung dan lahirkan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya masih lagi dalam penjagaan semasa hamil. Okey, poin yang kedua ialah pemakanan yang tak sihat. Ibu-ibu mengandung ni mereka lebih gemar makan jeruk sebab diorang loyal susah. Jadi bila makan jeruk ni diorang akan okey lah kan, tapi makan dan macam makanan sihat untuk bayi dalam kandungan. Dan seterusnya adalah ibu yang mengandung perlu tahu atau memiliki pengetahuan tentang keperluan gizi. Lepas tu perlu sering melakukan amalan pemeriksaan kehamilan. Okey, ini sebabkan bila kita pergi buat pemeriksaan, kita tahu perkembangan anak dalam kandungan tu macam mana. Jadi bila macam kita boleh detect awal lah kalau anak tu cacat ke apakah, kita tahu daripada awal. Seterusnya masa kehamilan tu juga ibu perlu mengenal emosi sebab tu orang kata kena emotional bila mengandung ni, sebab akan menyebabkan psikologi ibu tu sendiri tak stabil. Hal ini boleh menyebabkan anak dalam kandungan penjagaan semasa hamil. Okey, pendidikan inklusif tidak berjalan lancar. Okey, saya terangkan tentang pendidikan inklusif tu. Okey, pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal di dalam kelas sama dan diajar oleh guru biasa. Okey, authority berkenaan pendidikan inklusif yang berkaitan dengan guru adalah ilmu di kalangan guru untuk mengajar murid berkeperluan khas di dalam kelas inklusif. Okey, sebab aliran pertama yang mengajar murid-murid berkeperluan khas ini tidak didedahkan dengan kursus atau pengetahuan berkenaan cara pengendalian murid berkeperluan khas. Ia menyebabkan murid-murid berasa sukar untuk memahami keperluan murid-murid dan tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan murid-murid tersebut agar mereka dapat belajar secara optimum. Penggunaan dadah. Okey, ibu mengandung tiada sebarang pengetahuan tentang penjagaan kehamilan kecuali jika terdedah dengan info-info tertentu seperti yang dikatakan oleh Syafiqah mengambil asid folik ketika hamil. Okey, ibu mengandung juga adalah dilarang sama sekali mengambil dadah. Ia akan memudaratkan kandungan. Okey, penjagaan semasa kehamilan perlu dititik beratkan bagi mengelakkan keguguran dan kerosakan uri. Mengikut jadual untuk berjumpa dengan doktor secara bulanan yang dikatakan Azhar tadi, ibu juga mesti didaftarkan dengan risalah kelahiran. Terima kasih.